Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hazwan Mohtar dalam Sinar PM 17 Februari. Proses peralihan kuasa Perdana Menteri antara Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat memasuki fasa baru apabila dijangka berlaku selepas sidang kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik 2020 berakhir. Kebiasaannya, Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak menentukan siapa timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Namun bagi Kerajaan Pakatan Harapan ia sedikit berbeza kerana sebarang keputusan besar bakal ditentukan menerusi konsensus parti dalam pakatan berkenaan. Penganalisis politik Universiti Putra Malaysia Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mahomed berkata, individu yang bakal dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri perlu dibincangkan pada mesyuarat Majlis Presiden PH. Manakala penganalisis politik Universiti Utara Malaysia Mat Syukri Syuib berpendapat PH bakal mengalami dilema berhubung pelantikan timbalan Perdana Menteri kerana mungkin berdepan kesukaran bagi mencari individu yang benar-benar layak. Naib Presiden PKR Zuraida Kamaluddin menyifatkan bayangan Plan B dinyatakan pemimpin parti itu bagi memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik Perdana Menteri ke-8 sebagai menyedihkan. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata walaupun perkara itu adalah hak demokrasi, namun tindakan berkenaan tidak mencerminkan sikap wakil rakyat kerajaan. Zuraida ketika diminta mengulas kenyataan bekas Bendahari PKR William Leong yang menyatakan sekarang adalah masa untuk menggunakan Plan B bagi memastikan berlakunya peralihan kuasa Perdana Menteri kepada Anwar. Sebuah portal berita melaporkan William yang juga ahli Parlimen Selayang berkata adalah penting mendapatkan pandangan awam sebagai tekanan untuk kerajaan kembali ke landasan. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dipilih sebagai Ketua Bersatu MUAS bagi menggantikan penyandangnya Datuk Dr. Syahrudin Mak Saleh yang juga timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Syed Saddiq berkata tanggungjawab yang bakal digalasnya kini cukup berat. Beliau turut berterima kasih kepada semua ahli bersatu di bahagian MUAS yang memberikan kepercayaan kepada beliau. Syed Saddiq juga berkata beliau mahu memastikan anak muda diberikan peluang untuk menjadi pemimpin. Angka kematian akibat jangkitan COVID-19 global kini mencatatkan 1,773 setakat pagi ini selepas lebih 100 orang lagi meninggal dunia di wilayah Hubei. Sebanyak 1,984 kes baru dicatatkan menjadikan 70,484 orang telah dijangkiti di seluruh China. Menurut Suruhanjaya Wilayah Hubei, jumlah kes pada Isnin adalah sekitar 100 lebih tinggi berbanding Ahad tetapi masih mendadak turun berbanding Jumaat dan Sabtu. Kita beralih ke berita sukan. Bintang Manchester City Raheem Sterling menyatakan kesetiaan untuk terus bersama dengan The Citizen musim depan walaupun kelab itu tidak akan bermain di Liga Juara-Juara selama 2 musim. Ejennya ID Ward berkata Sterling mahu terus beraksi bersama City walaupun beberapa kelab besar telah mengajukan tawaran untuk mendapatkan khidmatnya musim depan. Terdahulu, City tidak dibenarkan beraksi dalam saingan Liga Juara-Juara dan Liga Eropah oleh Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA selepas didapati bersalah melanggar peraturan fair play kewangan. Ia sekaligus menyaksikan beberapa pemain bintang dalam pasukan itu dilaporkan bersedia angkat kaki berhijrah ke kelab lain.